Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semua dia nak ulas. Ahli Parlimen PAS ini dicemuh menyalak isu MHB. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Saari hari ini mengundang cemuhan orang ramai apabila cuba mengulas isu penjualan saham Malaysian Airports Holdings Sdn Bhd MHB. Ahli Parlimen Pasir Mas berkenan antara lain dikecam warga maya memandangkan dia dianggap tiada latar pengajian tinggi dalam bidang ekonomi. Netizen turut berpendapat pemimpin Perikatan Nasional PN itu tidak layak mengupas isu MHB lantaran kawasan dimilikinya pun masih tertinggal dari segi pembangunan. Reaksi warganet itu dapat dilihat di ruangan komentar menerusi hantaran Ahmad Fadli Saari di Facebook yang menasihati pemegang saham MHB. Pemegang saham MHB jangan jual saham anda kepada GDA, Gedue Development Alliance Sdn Bhd. Tawaran RM11 sesaham langsung tak setimpal dengan nilai sebenar MHB yang mempunyai potensi besar dalam bidang atau sektor penerbangan dan pelancongan, katanya. Bayangkan keuntungan jangka panjang yang dilepaskan jika anda terima tawaran ini, tambah beliau lagi. Mereka dah 2 kali lanjutkan tarik sebab belum cukup 90%. Itu tanda mereka sangat terdesak, katanya. Wakil rakyat PAS itu juga memaklumkan akibat yang akan diperoleh sekiranya GDA memperoleh kawalan penuh dalam pegangan saham. Kalau mereka dapat kawalan penuh, anda mungkin hilang suara dalam syarikat, kata beliau lagi. Ingat, MHB bukan sekadar syarikat biasa. Ia aset negara yang patut kita jaga bersama, tulis beliau. Jangan jual murah-murah. Pegang saham anda. Terus percaya pada masa depan yang lebih cerah, tulis Ahmad Fadli lagi. Setakat 8 Januari lalu, GDA menguasai 84.1% daripada jualan saham terbitan dalam MHB. Dalam satu hantaran yang berasingan, kongsi 23 istilah daging babi, pemuda PAS pula diingatkan tentang fitnah juga haram. Baru-baru ini kita digemparkan dengan beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional telah kalah teruk dalam saman fitnah dan diarah untuk membayar fitnah. Yang lebih mengejutkan kita apabila PAS turut menyokong untuk bekerjasama membayar denda saman fitnah tersebut, sehingga ada yang menggelar seorang membuat fitnah, dosa fitnah, ramai-ramai tanggung bersama. Pemuda PAS Malaysia berkongsikan 23 istilah daging babi yang sering digunakan dalam bahan sesuatu produk, antaranya hog, swine, boar, ham, buck, char siu, tankatsu dan yakibuta. Mungkin ada dalam kalangan kita yang masih kurang tahu istilah-istilah babi yang digunakan dalam makanan atau masakan. Kepada peminat makanan Western, Jepun atau Korea, maklumat ini amat penting untuk anda sebelum memberi produk atau makan makanan tersebut, menurut pemuda PAS di Facebook. Dalam masa sama, PAS juga diperli termasuk diingatkan bahawa memfitnah juga haram hukumnya selain khinzir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan paling menarik dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Menurut beliau, lebih ramai pegawai bank akan ditahan. Wow, ini memang hebat. Pegawai bank kenapa pula mau ditahan? Adakah mereka sunglap sakau uang? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjangkakan lebih ramai pegawai bank terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram bersama sebuah organisasi perunding kewangan akan ditahan Suruhanjaya itu dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sedang menyemak salah laku membabitkan organisasi tersebut
dan percaya ramai individu terlibat dalam sindiket itu. Menurutnya, fokus Ops Sky yang dilaksanakan oleh SPRM pada masa ini adalah memburu suspek utama setelah 12 suspek terlibat dalam kegiatan itu direman di Mahkamah Magistrat Putrajaya pada Selasa. Bahagian siasatan SPRM yakin dan percaya masih ramai individu terbabit dalam kegiatan itu. Usaha berterusan dilakukan bagi memberkas suspek utama dan siasatan mesti dan masih dijalankan pada masa ini, kata beliau lagi. Jelasnya, siasatan mendapati sindiket tersebut membantu memohon pinjaman daripada pelbagai bank, tetapi dalam masa sama mengambil komisen setelah pinjaman dipohon diluluskan. Tambahnya, pihak sindiket akan mengambil sekitar 1% daripada nilai pinjaman diluluskan dan dibahagikan kepada ahli kumpulan terlibat termasuk pegawai bank. Dalam Ops Sky yang dijalankan, seramai 12 orang ditahan di sekitar Lembah Klang, termasuk 2 pengarah syarikat perunding keuangan, seorang pengarah yayasan, seorang pengurus serta seorang bekas pengurus jualan institusi perbankan. Media sebelum ini melaporkan seramai 4,000 pejabat awam menjadi mangsa sindiket rasuah dan penggubahan wang haram didalangi pegawai bank beberapa institusi keuangan negara. Ramai mangsa terpedaya dengan kegiatan itu apabila pihak sindiket berjaya menyelinap masuk ke kementerian dan jabatan di seluruh negara. Saudara-saudara sekalian, kita berharap inilah yang harus dilakukan oleh SPRM dan pihak berkuasa tempatan. Kerana sudah terlalu ramai rakyat Malaysia yang ditipu, kena scam, kerugian dan sebagainya. Yang lebih menghairankan, bagaimana maklumat diri kita diketahui oleh para pemanggil-pemanggil telefon yang menyatakan mereka itu adalah daripada bank dan sebagainya. Lalu mereka menawarkan kita pula pinjaman. Saya rasa ada yang terpengaruh, terbabit, tertipu oleh panggilan tersebut dan akhirnya terus buat pinjaman. Mungkin tidak kena scam, tetapi mereka terpaksa membayar uang bayaran untuk urusan-urusan tersebut. Namun demikian, ada juga yang lebih menyedihkan, ramai yang telah pun ditipu bulat-bulat. Dalam satu laporan, 4,000 pejabat awam menjadi mangsa sindiket rasuah dan pengubahan wang haram didalangi pegawai bank beberapa institusi keuangan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.